Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan mengenai falsafah dan isu semasa yang bertajuk konsep ilmu yang benar dan ilmu yang palsu dari sudut tradisi Barat dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Faizatul Azhar binti Jamil, nombor matrik 1200427. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi kami peluang kesihatan dan pemikiran yang baik untuk kami menjalankan kajian ini. Kami juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dr. Masyidah binti Sulaiman selaku pensyarah subjek falsafah dan isu semasa kerana telah memberi banyak bimbingan, dorongan dan tunjuk ajar dalam kajian ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa, ahli keluarga, rakan-rakan dan kenalan yang banyak meluangkan masa dan membantu kajian kami. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah bekerjasama dan berkongsi idea dalam menghasilkan kajian ini. Akhir kata, kami ingin memohon maaf seandainya terdapat kesilapan secara tidak sengaja di dalam penulisan kami. Harapan kami adalah supaya kajian ini dapat memberi manfaat kepada kami sendiri, terutamanya kepada rakan-rakan, supaya kita dapat menjadi insan yang lebih berfikiran terbuka dan lebih mengambil tahu terhadap perkara yang berlaku di sekeliling kita. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Farhana binti Muhammad Alawi, nombor matrik 1200416. Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, saya akan menerangkan secara ringkas tentang objektif kajian, skop, lokasi, metodologi serta kajian literatur. Objektif kajian kami adalah untuk menjelaskan dan mengenal pasti tahap kefahaman pelajar berkaitan konsep kebenaran dalam tradisi ilmu Barat dan Islam. Selain itu, kami juga ingin mengkaji tahap kefahaman pelajar berkaitan faktor perbezaan ilmu Barat dan Islam. Seterusnya, kajian literatur kami adalah hasil dari analisis sumber internet dan juga sumber ilmuwan yang dipercayai. Selain itu, skop kajian kami lebih menjerumus kepada mahasiswa dan mahasiswi dari pelbagai universiti. Tetapi kami lebih menumpukan kepada mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Sains Islam Malaysia. Di samping itu, metodologi kajian ini adalah dengan mengedarkan borang soal selidik serta mendapat rujukan di perpustakaan. Akhir sekali, kami juga memilih Universiti Sains Islam Malaysia sebagai lokasi kajian utama kami untuk melakukan penyelidikan ini. Saya Nurul Suaidah binti Nazaili 1200431. Seterusnya, konsep kebenaran. Konsep kebenaran terbagi kepada dua bahagian, iaitu tradisi Barat dan tradisi Islam. Tradisi Barat. Konsep kebenaran mengikut ahli epistemologi Barat adalah berdasarkan kepada 4 aliran, iaitu positivisme, pragmatisme, relativisme dan marxisme. Menurut pandangan falsafah, positivisme ialah menganggap kebenaran dan kebatilan adalah suatu neraca timbangan masyarakat, manakala pragmatisme ialah kebenaran dan kebatilan dinilai berdasarkan manfaat dan kemudaratan yang dibawa sesuatu terhadap manusia. Selain daripada itu, pandangan falsafah mengenai relativisme ialah sesuatu yang terikut dengan suasana, masa, tempat dan alat peralatan yang digunakan. Akhir sekali, ahli falsafah Marxisme menganggap kebenaran adalah sesuatu kekuatan dan kebatilan adalah sebagai kelemahan. Seterusnya, tradisi Islam. Konsep kebenaran menurut falsafah Islam berlawanan dengan konsep falsafah Barat. Falsafah Islam melihat kebenaran adalah yang menepati realiti sebenar, yakni hakikat, dan kebatilan adalah sebagai menyalahi realiti. Selain itu, kebenaran juga adalah
pengetahuan semula jadi yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga menekankan prinsip tidak bertentangan yang bermaksud kebenaran tidak bertentangan dalam situasi atau keadaan yang sama. Seperti mana di dalam contoh, sekarang panas di Kelantan dan sekarang tidak panas di Kelantan. Dalam kenyataan tersebut, kebenaran adalah salah satu daripadanya. Oleh itu, terdapat hanya satu kenyataan adalah benar dan lagi satu kenyataan adalah salah atau palsu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Uman bin Muhammad Umar, nombor matrik 1200410. Seterusnya, persamaan konsep kebenaran dan tradisi ilmu barat dan Islam. Tradisi ilmu barat, manusia dapat belajar dan berfikir untuk menjadikan diri sebagai bijaksana, menjadikan diri untuk terus maju dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan juga ilmu ialah menjadi garis permulaan manusia untuk menjadikan diri sebagai orang yang bijaksana dalam berbagai bidang dan dapat memberikan semangat kepada orang manusia. Manakala tradisi ilmu Islam, sifat yang sentiasa berfikir adalah sifat yang dapat membezakan dengan Tuhan. Ilmu adalah fikir dan kecil sebagai fas yang memisahkan manusia dari haiwan dan manusia juga digelar sebagai haiwan yang boleh berfikir, hayawanul anatik, berdasarkan ilmu mantik. Islam telah membawa satu ajaran yang boleh membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan, kemakmuran dan kedamaian di atas muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Hafizah binti Muhammad Daud, nombor matrik 1200453. Saya ingin membentangkan tentang perbezaan konsep kebenaran dalam tradisi ilmu barat dan Islam. Yang pertama, berdasarkan konsep kebenaran dan tradisi ilmu barat, kebenaran difahami sebagai sebuah daya terang yang ditemukan akal. Manakala kebenaran dalam Islam, secara umum setiap orang memahami bahawa tujuan pengetahuan dalam Islam adalah untuk mencapai kebenaran. Selain itu, akal merupakan sumber dan alat ukur yang paling diprioritaskan dalam mengukur suatu kebenaran dalam tradisi ilmu barat. Dalam Islam pula, Tuhan merupakan sumber ilmu dan kebenaran yang hakiki. Ciri khas bagi konsep kebenaran barat adalah sifatnya relatif dan berubah-ubah, manakala konsep kebenaran dalam perspektif Islam adalah hubungannya dengan ilmu. Seterusnya, faktor perbezaan konsep kebenaran dalam tradisi ilmu barat dan Islam. Hasil daripada kajian kami, seramai 54 pelajar memahami bahawa pandangan konsep kebenaran dari sudut ahli falsafah Islam adalah salah satu faktor perbezaannya. Konsep kebenaran dari sudut Islam yang menyatakan kebenaran adalah menepati realiti sebenar perkara tersebut dan kebatilan pula ialah yang menyalahi realiti sesuatu. Seterusnya, seramai 53 responden menunjukkan kefahaman mereka bahawa konsep kebenaran dari sudut ahli falsafah barat adalah kekuatan atau kemenangan merujuk kepada tanda kebenaran dan mereka yang lemah dianggap salah dan batil. Faktor terakhir ialah kebenaran sesuatu perkara itu ditentukan oleh sama ada ia sepadan atau serupa. Konsep ini dipahami oleh 55 orang pelajar yang mana ia adalah teori kepada konsep kebenaran koresponden yang membezakan kebenaran dalam tradisi ilmu barat dan Islam. Saya Nurul Syahidah binti Syuhaili, nombor matrik 1200433. Seterusnya, kita akan lihat kepada implikasi perbezaan konsep kebenaran dalam tradisi ilmu barat dan ilmu Islam. Seperti yang kita tahu, setiap yang berlaku pasti ada kesannya. Maka, kesan yang pertama dalam tajuk ini ialah perpecahan antara masyarakat. Perpecahan berlaku berpunca daripada setiap pegangan ilmu yang telah dipelajari dan diterapkan. Seperti contoh, ajaran agama Islam, Syiah, Wahabi dan sebagainya yang masing-masing menegakkan kebenaran tersendiri. Maka apabila wujud pelbagai pandangan dan pendapat dalam setiap diri individu tersebut dan mereka ingin mempertahankannya sehingga melibatkan pergaduhan dan berlakunya perpecahan. Kesan yang kedua iaitu keruntuhan moral. Berhubung kait dengan kesan yang pertama, maka timbullah rasa ketidakpuasan hati
iri hati dan akhirnya tercetus pergaduhan sesama mereka sehingga mengabaikan nilai-nilai moral yang sewajarnya wujud. Malah ada juga yang tidak menghormati pendapat antara satu sama lain dan melontarkan kata-kata yang kesat dan tidak menyenangkan. Akhir sekali, merosakkan pemikiran dan kehidupan umat Islam. Hal ini disebabkan oleh terkecelaruan yang timbul tentang sesuatu kebenaran daripada seseorang yang beragama Islam yang tidak mendalami agama Islam dengan baik, dan seseorang yang bukan beragama Islam tetapi mereka ingin mendalaminya. Mereka yang seperti ini mudah terpengaruh dan terpedaya sehinggakan mereka tidak dapat membezakan yang mana yang benar atau yang tidak benar sekiranya tidak berguru dengan orang yang selayaknya. Ketiga-tiga kesan di atas telah mendapat persetujuan daripada responden dan telah mencatat keruntuhan moral, iaitu kesan yang kedua menjadi kesan dengan mencatat rekod yang tertinggi antara yang lain. Natijahnya, sebagai seorang penimba ilmu, kita sewajarnya mempelajari, menghayati dan sentiasa mencari ilmu kebenaran dengan jelas supaya dapat membezakan antara yang sahih dan sebaliknya. Nama Nurul Najah binti Yusof, nombor matrik 12003992. Rumusan yang boleh dibuat berdasarkan kajian ke atas konsep kebenaran tradisi ilmu barat dan Islam ialah berjaya memenuhi objektif dan menjawab persoalan kajian berdasarkan hasil soal selidik yang telah dijalankan. Berdasarkan hasil soal selidik ini, didapati majoriti responden bersetuju bahawa dirinya merupakan asas kepada ilmu pengetahuan. Mereka juga telah bersetuju bahawa kebenaran mutlak boleh membawa kepada perpecahan umat Islam dan keruntuhan moral jika tiada pegangan sistem yang jelas. Seterusnya, mereka bersetuju bahawa tradisi ilmu barat dapat merosakkan pemikiran dan kehidupan umat Islam. Dan sampai itu juga, mereka juga telah bersetuju bahawa kebenaran sesuatu pernyataan itu ditentukan oleh sama ada apa yang dinyatakan itu adalah sepadan atau serupa dengan apa yang terdapat di luar. Kesimpulannya, para responden didapati dapat memahami dan mengetahui mengenai konsep kebenaran tradisi ilmu barat dan Islam. Nama Aina Nasuha binti Rokameh, nombor matrik 12000385. Penutup untuk kajian ini, kita mendapati bahawa konsep kebenaran sangatlah berbeza pada pandangan ahli masing-masing. Pada pandangan ahli barat, mereka mengatakan bahawa konsep kebenaran ini bergantung kepada panca indera dan pemikiran rasional. Ia merupakan sebagai alat untuk mengukur kebenaran sehingga menimbulkan cabang-cabang ilmu negatif penguasaan terhadap ilmu yang lain. Manakala pada pandangan Islam pula bercanggah dengan pandangan barat. Menurut Islam, konsep kebenaran ini sejajar dengan prinsip tauhid, bahawa kebenaran yang dicapai oleh manusia bergantung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan panduan dan petunjuk kepada kebenaran Allah. Oleh itu, wajarlah diketahui dan dipelajari oleh pelajar dan orang ramai agar agama dan akidah yang dipelihara selama ini masih kekal sehingga ke hari akhirat. Sekian, terima kasih.